Kebanyakannya dalam trading ni adalah semua benda yang sama, cuma dengan pemahaman orang yang berbeza-beza. Aku kat sini bukan kongsikan kaedah untuk teknik pucuk akal, shadow entry ke tak, untuk zero float ke tak. Kat sini untuk Hey guys, Assalamualaikum. What's up, Forecast here. Welcome back to aku punya YouTube channel. Terima kasih pada korang yang subscribe, like, komen baik dan share. Moga apa yang aku kongsikan sentiasa bermanfaat. Kembali lagi korang ke siri belajar forex part ke tahap keberapa. Untuk video kali ni, topik yang aku akan kongsikan adalah berkenaan dengan supply and demand. So supply and demand ni one of the best topic. Ramai orang minta aku kongsikan, which is aku dah pernah ajar dah kat video-video sebelum ni. Tapi macam korang tahu kan, ini adalah video basic forex volume 2. Jadi kat sini macam biasalah, aku akan kongsikan secara ringkas dan padat. Yang penting untuk korang faham dan tahu apa itu supply and demand. Okay, saya tak nak membuang masa, tak nak buang tebiat dan tak nak buang duit. Jom belajar. Okay guys, so kat sini kau boleh nampak iPad aku dah screen record. Kau nampak aku dah tulis terang-terang dah supply and demand. So kat sini aku dah tulis siap-siap. Apa itu supply? Dia ada dua, supply and demand, ataupun dalam bahasa short dia SND. Dia macam yang topik support resistance kita belajar sebelum ni. N tu bukan Noktah ke Nabila Razali ke apa, bukan. SN tu adalah supply and demand je. SND, SNR, so lebih-lebih kurang. Tapi nak tahu apa beza dia, dah dengar aku explain. Okay, supply and demand. Apa supply ni? Supply ni adalah penawaran yang ada dekat dalam pasaran. Faham tak? Pasaran tu kau tanya apa? Market lah. Kalau ada mungkin yang tak faham bahasa Melayu, dia slang-slang orang putih daripada kecil. Pasaran ni adalah market. Penawaran yang wujud dalam pasaran. Ingat tak aku pernah explain dekat topik support resistance? Forex trading ataupun apa-apa yang berkaitan dengan trading, dia adalah berkaitan dengan harga. So bila kata harga atau bila benda tu dikatakan perniagaan, dia akan adalah permintaan dan penawaran. So sama juga apa itu demand? Demand adalah permintaan yang wujud dalam pasaran. So dia akan ada dua benda ni. Dia lebih-lebih kurang adik-beradik sepupu sepapat je dengan support dan resistance. Support dan resistance adalah level ataupun paras harga. Supply and demand adalah, supply adalah penawaran yang ada dalam pasaran ataupun penawaran yang ada dalam market, manakala demand adalah permintaan. Ni kalau siapa yang kita sekolah-sekolah dulu ambil perdagangan ekonomi ke apa, dia dah pernah dengar. Tapi dia kalau ambil jurusan teknologi Kagebushin no Jutsu ke Kochi Yusen no Jutsu, dia yang tak tahu lah. Tapi dalam perdagangan dia memang ada benda ni. Penawaran yang ada dalam pasaran dan permintaan yang ada dalam pasaran. So kat sini rajah kat bawah. Nampak dah macam geografi ataupun sejarah dah. Rajah kat bawah aku tulis kat sini. Rajah, kita tulis kan rajah 1. Okey, rajah di bawah anda melihat ada satu structure, market structure. So kat mana supply and demand ni? Okey, aku kongsikan demand dulu. Demand ni adalah permintaan, kita meminta. So maksudnya permintaan ni dia berada kat bawah. Nampak? Dia dekat bawah ni dia adalah demand. Ni demand, nampak aku dah tanda ni. Ni demand, ni demand. Demand adalah level ataupun kawasan yang di mana demand tu berada di bawah harga semasa. Penawaran pula dia berada di atas harga semasa. Apa maksud harga semasa tu? Contoh macam ni lah. Kita ambil supply. Harga semasa kat sini ni. Harga semasa. Bahagian supply ni pula, dia akan berada di atas harga semasa. Nampak? Ni harga semasa ni. Ni CP. CP means current price. Price tengah gerak apa semua kan. Dekat harga contohlah 165337. So ini adalah harga semasa. So supply dia berada di atas. Macam mana nak tahu supply dia berada di atas harga semasa? Manakala demand dia berada di bawah harga semasa. Contohlah kat sini harga semasa. Contohlah yang ni semua tak ada lagi. Yang ni semua kita tak ada lagi. Ni kita tutup dulu kat tepi kan. Ada yang kat tepi ni je. So demand pula adalah berada di, nampak ni, dia bawah ni harga semasa, ni CP. So demand ni dia berada di bawah harga semasa. Kau jangan risau, sekejap lagi aku akan tunjuk dekat real chart macam ni. Kat sini aku explain dulu secara teori dia macam mana. So kalau kau tanya soal, yuk lebih kurang sama je dengan level support dan resistance. Sebab tu aku cakap tadi, dia lebih-lebih kurang je. Sebab tu awal-awal video, banyak-banyak video aku dah pernah sebut, kebanyakannya dalam trading ni adalah semua benda yang sama, cuma dengan pemahaman orang yang berbeza-beza, dengan cara istilah orang yang berbeza-beza. Ada macam aku cakap, kalau based on market structure, kita panggil ni sebagai apa? Higher high. Ni kita panggil apa? Bawah ni kita panggil apa? Sebagai higher low. Kalau dalam method ataupun konsep SNR, kita panggil bawah ni support, kita panggil atas ni SNR. Kalau dalam konsep SND pula, bawah ni kita panggil demand, atas kita panggil supply. So kau nampak tak? Sebab tu aku selalu tekan kat mana-mana video, jangan terlalu obses dengan nama. Ini adalah tips berat daripada aku, supaya jangan tercampur dengan trader-trader baru yang ajar atas apa-apa. So aku tekan kat sini, fokus, jangan terlalu obses dengan sesuatu nama. Apa yang kau kena fahamkan, is all about harga. Tak ada nak magic triangle zone, golden zone, magic line, magic structure ke apa. Tak ada magic teknik itu, tak ada. Apa yang ada hanyalah nama yang ditimbulkan untuk marketing propose. Hakikatnya semua yang aku sebut ni adalah benda yang basic. Ini je yang aku pakai selama dah 8 tahun trade. Ini adalah yang memang aku ada, tak ada nak cipta-cipta teknik. So benda ni berbalik macam aku cakap, hanya benda yang sama, cuma nama tu beza-beza. So kita tak apa, disebabkan ini topik supply and demand, aku kongsikan juga perbezaan ataupun macam mana kau nak tahu yang mana supply and demand dan macam mana rupa bentuk supply and demand.
Okey, so kat sini adalah supply and demand. Jadi kat sini aku nak bagi tahu apa fungsi SND. Apa fungsi SND ni? Jadi guys, apa fungsi supply and demand ni? Apa kegunaan ataupun apa tujuan supply and demand ni? Kat sini aku dah tulis. Supply and demand adalah untuk kita mengetahui perjalanan harga semasa tu. Harga yang akan datang tu apa yang dia akan buat. Tambah lagi bila harga tu berada di kawasan ataupun kalau dalam trading kita panggil zone. Kau akan kerap dengar, okey ni zone ni, zone atas, zone bawah. Untuk kita tahu, tambah lagi bila current price tu berada dalam zone supply ataupun demand. Okey, aku bagi contoh Okey, kalau kau tengok yang sebelum ni aku nak ajar, harga dia akan cari level support dan resistance. Itu kalau based on harga. Tapi based on tawaran dan permintaan, based on supply on demand. Supply and demand ni dia ada beberapa bentuk. Aku tulis dulu jenis-jenis supply and demand. Pertama sekali kita ada drop, base, drop. Faham tak? So base ni adalah base apa? Kalau kau tanya, base tu adalah base supply. Macam aku dah bagi tahu tadi, supply zone dia berada di atas harga semasa. So sekarang ni dekat bawah katakanlah ni harga semasa. Bila dekat atas itu zone tu adalah zone supply. So kalau dia ada base tu, kalau macam ni kau nak tahu base, nanti aku akan tunjuk kat real chart. Cuma base tu dia macam dia buat RNR. Ibaratnya kau daripada KL kau nak balik ke Kelantan, kau henti kat hentian RNR Go Musang kan. So hentian tu. So kau nak sambung perjalanan balik ke Kota Baru. Tu contoh. So base tu adalah base supply. So kalau dia ke atas, contoh ke atas macam ni. Okey, aku bagi contoh. Ni satu. Nama dia DBD. Drop, base drop. Maksudnya kat sini adalah supply zone. SZ supply zone ataupun supply area, supply SND kan. Okey, so kat sini kau boleh nampak. Sini ada RBR, rally base rally. Kat sini kita ada drop, base drop. Sini adalah demand zone. Kat sini belah sini nombor 1 ni kau akan nampak, ni nombor 2. Nombor 1 ni kau akan nampak supply zone. So macam mana kegunaan ataupun macam mana aku cakap kat sini kau boleh baca untuk mengetahui perjalanan harga yang seterusnya apabila harga berada di area supply and demand. So macam mana? So macam ni. Contoh price dah datang balik kan, price dah turun kan. Apa yang berlaku? Price naik balik untuk dia pergi ke balik ke area supply ni dan untuk membuat terjunan balik. Cuma aku tekankan kat sini, teknik supply ataupun kaedah supply and demand ni kebanyakan trader dia khususkan untuk mendapat teknik pucuk akal untuk shadow entry. Aku kat sini bukan kongsikan kaedah untuk teknik pucuk akal ke shadow entry ke tak, untuk zero float ke tak. Kat sini untuk education punya purpose, untuk general knowledge supaya kau tahu apa function supply and demand tu. Untuk kita mengetahui, oh kat sini kita ada supply yang besar. So price datang sini, demand dah naik. Kat sini kita ada demand dah datang, pergi dekat area yang demand dia penuh dengan supply, penuh dengan penawaran, price pun turun balik. Cuma ini dalam konsep forex trading. Dia berbeza dengan konsep lain pula. Dia lebih kurang. Cuma dalam arena trading dia jadi lain. Ini adalah pemahaman. Cuma macam aku cakap, untuk kita tahu, tambah lagi dia dekat certain area, kita nak filter lah pula. Katakanlah ni dekat time frame H1, kita nak tengok dekat lower time frame ada tak wujud lagi supply nak bagi. Supply wujud dalam area supply, baru logik. Faham tak? Tapi kalau macam buta-buta setengah trader buat, price datang piap dia sampai kat supply zone, dia terus masuk sell, entry sell kat dalam zone untuk buat anggapan yang price pun turun ke bawah. So itulah function supply. Nampak? Dia untuk kita tahu perjalanan harga seterusnya. Tapi kita bukannya jadi ahli penujum. Kita boleh tahu, oh hari masa akan datang tu, dia datang kat supply zone tu dia turun, dia datang kat demand zone tu. Kalau demand zone pula dia jadi macam mana? Okey, ini adalah kenaikan bullish ataupun kita panggil rally. Dia buat base. Ini adalah demand zone. So kebanyakan waktu apa yang cara secara general, secara umum kita buat dengan supply and demand ni, kita tunggu price retrace ataupun kita boleh panggil pullback, whatever you want to call it. So dia turun, dia datang ke sini. Kita nak tunggu buy position dekat sini. Kita ready nak buy. Sebab apa? Sebab ini adalah demand zone, kawasan permintaan. So untuk buat kenaikan macam tu, itulah cara macam mana nak pakai supply and demand ni. Dia ada beberapa jenis. Ada juga yang ni tadi contoh aku lukis drop, base drop. Betul? Okey. Kat sini kita ada juga nombor 3, kita ada juga drop, base, rally. DBR, drop, base, rally. Maksudnya bearish movement berlaku, penurunan. Dekat sini kita ada base. Kita ada apa ni? Demand zone. So apa yang kebanyakan orang ataupun kebanyakan trader buat andaian atau membuat analisa macam mana nak follow dengan analisa ni adalah kita tunggu price datang balik, ke area demand zone, kita cari ataupun masuk position buy. Masuk position buy, price pun pergi lompat naik. So faham tak? Ini adalah drop base rally. So drop base rally maksudnya penurunan yang berlaku, tiba-tiba dia buat base, dia buat zone tapi tak tahu zone apa lagi. So tiba-tiba keluar, buyer masuk, rally masuk, bullish movement masuk. So menjadikan ini adalah drop base rally. Price buat penurunan, price tiba-tiba buat base, price pun naik. Maksudnya base ni dia dah jadi base demand zone ataupun demand area. Bila demand, kawasan permintaan, kita nak price datang balik, kebanyakan orang akan buy terus kat dalam zone, certain zone yang dia marking. Ataupun yang kedua, dia akan tunggu certain confirmation ataupun signal yang menunjukkan harga tu nak berubah, dah menyokong harga untuk ke atas, then baru masuk buy. So itulah tujuan ya supply and demand ni. Yang keempat, kita ada juga yang keempat, apa dia? Rally sama juga. Kita ada base, rally. So kat sini dia dah jadi apa anak-anak semua? Dia dah jadi
di supply zone. So ini adalah zone sell dan kebanyakan orang dia tunggu retrace datang balik, dia akan sell dekat dalam area supply zone tu, sebab kawasan area yang di mana ada penawaran kan, penuh dengan penawaran. So dia pun masuk turun. So orang akan masuk sell lah untuk follow sell. Orang akan sell. So senang kata basically dia macam support resistance juga. Kalau macam support resistance, contoh macam ni kan, contohlah macam ni resistance. So apa yang orang buat, orang akan sell bila bertemu resistance, sell sebab dia bertemu dengan resistance. Dia untuk sell bila bertemu resistance. Lepas tu bila dia bertemu support, ni resistance. Okay, aku marking dulu, ni resistance, ni support. So bila price bertemu support, dia nak buy dekat support, ni sell, nak buy dekat support. So kau kena tahu dalam forex trading ni, dia bila kau buy dekat certain area tu, dia naik baru buat profit. Lepas tu kau sell, price turun baru jadi profit. Dia tak jadi kalau kau buy tiba-tiba price turun, tu dia tak profit, dia tengah floating dulu. Kau sell tiba-tiba dia naik, tu dia tak profit, dia floating dulu. Dia ikut satu hala. Kalau kau sell dia turun, profit. Kalau kau buy dia naik, profit. So sama juga kalau kau set SNR ni secara basic, kita nak sell dekat resistance, kita nak buy dekat support. Ini secara basic. Sebab macam aku cakap ulang-ulang kat mana-mana video, tak ada 100% accurate. Sebab apa? Sebab aku banyak kali kat level support ni, aku sell dekat support, aku pernah sell dekat support, aku pernah buy walaupun dekat resistance. Banyak kali, even dekat video-video aku sebelum ni pun aku dah pernah buat. Aku sell dekat support, aku buy dekat resistance. Itu dah different context lah. Tu berbeza dengan skill masing-masing, experience masing-masing, pemahaman masing-masing. So cuma kat sini based on secara umum, kalau untuk SNR orang akan sell dekat resistance, buy dekat level support. Sama juga dengan supply and demand. Supply and demand, contoh price buat drop, buat base, buat drop. So kat sini kita ada supply zone. So apa yang kita nak buat, kita nak sell bila price masuk dekat zone supply, kita nak sell dia bila dia dah masuk supply zone. Kalau untuk dia buat kenaikan pula, contoh kan, rally, base, rally. So kat sini kita ada demand zone. Kita ada demand zone, kita nak buy bila price masuk demand zone. Dia macam tu, faham tak? So untuk supply zone, kita nak sell bila price masuk supply zone. Ingat sell dekat supply zone, buy dekat demand zone. Ini kalau hukum ataupun secara basic untuk cara kita nak masuk entry dengan menggunakan supply and demand punya method. Okay, so clear kat sini aku dah explain apa itu supply and demand dan beberapa jenis supply and demand. So kat sini aku nak tunjuk dekat real chart macam mana bentuk supply and demand, macam mana nak marking supply and demand dan macam mana chart tu jadi dekat supply and demand. Kita tengok sama-sama. Okay guys, sekarang ni kau boleh nampak dekat iPad aku adalah pair Euro USD. So kat sini kau tengok, ini Euro USD H1. Okay, apa yang kita nampak dah awal-awal kat sini, nampak tak ni? Kita ada drop, base. Inilah base tadi, base, drop. Itu adalah base. Tengok apa price buat, price datang balik ke base tu, price buat penurunan. Sebab apa? Sebab ini adalah supply zone. Supply zone. Nampak ni? Nampak? Dia price masuk, kebanyakan orang dia nak entry terus. Dia nak entry masuk ni, atas ni dia sell. Price pun bump juna, dia sell, buat profit macam tu. Nampak tak? Inilah dia. Nampak? Kat sini kau ada nampak macam mana rupa base tu? Macam ni lah. Nampak? Kan tadi aku dah lukis, dia buat macam ni, drop, base, drop. Sama ni kan, drop, base. The base ni dia, jadi kau boleh nampak dia base. Kalau macam ni tengok, penurunan ni. Ni turun. Mana ada base? Base ni tengok, dia turun sikit sini, dia duduk sini, dia duduk sini, dia duduk sini. Lepas tu baru dia turun. So ini adalah base. Macam tu. Pair dot. So itulah base. Cara marking base ni pula macam mana? Cara marking base ni dia ada several option. Dia tak ada yang accurate, tapi as long kau boleh marking macam ni, kau nampak. Kalau aku, kita boleh concludekan pakai dengan IBC setup. Cara dia simple je. Ambil je daripada first candle ni, ambil semua tu, marking daripada atas sampai bawah. As long semua candle-candle yang kecil-kecil tu di dalam dia. Nampak ni? Kita marking daripada atas ni, kita marking daripada sini kan. So yang ni dalam dia, yang ni dalam dia, yang ni pun dalam dia, yang ni baru keluar. So benda ni semua dalam satu base yang sama, dalam rumah dia. Jadi itu adalah sell zone ataupun supply zone. SND lah. Nampak? Price datang, price pun berambus daripada situ. So kat sini kita ada juga demand zone. Nampak ni, kita ada demand zone anak-anak. Nampak? Demand zone kat sini. Macam mana price buat? Price naik, price buat macam ni. Nampak? Baru price naik. So kat sini kita ada demand zone untuk time frame H1. Tapi tengok apa price buat. Price tak ada pun datang, dia terus pergi. Sebab apa? Sebab dalam forex trading hakikatnya kau akan jumpa terlalu banyak level supply and demand. Sangat-sangat banyak. Penuh dengan base, penuh dengan zone. Tapi tak semua base dan tak semua zone ada value. Akan ada effect. Tak semua. Kita cari lagi base lain. Ada tak lagi base lain? Nampak ni contoh ni. Nampak ni price turun. Nampak? Dia buat base. Ni base. Ni kalau dekat H4 dia base lah ni. Okay, kau tak percaya, kalau dekat H4 dia akan jadi macam ni. Ni kalau kat H1 kau nampak dia macam ni kan. Okay, dekat H4 dia tetap jadi macam ni. Okay, kita sama-sama tengok. Kita marking dulu ni. The whole ni. Okay, kita pergi kat time frame H4. Nampak tak? Dia tetap jadi benda sama. Dia turun. Dia buat macam ni. Dia turun. Datang balik, masuk ke area supply. Price pun junam. Sama tak rupa dia yang macam kau tengok ni. Ni kan. Okay, ni macam ni. Cara marking dia macam tu. Nampak ni. Ada setengah berpendapat kalau bila ada shadow panjang macam ni, orang marking shadow je kebanyakan. Tapi aku tak suka
suka marking shadow tu saja. Aku akan marking the whole base ni terus. Aku akan marking dia penuh belakang ni. Dia punya kecil-kecil tu kita marking semua. Satu adik-beradik tu, semua adik-beradik sepupu sepapat, marking semua as a satu family. Satu family dia buat base kat situ. So ini adalah Euro USD time frame H4. Kita tengok sama tak rupa dia dengan yang H1 punya tadi. Sama je. Tengok yang ni. Yang atas ni aku delete dulu yang ni. Sama je. Cuma beza time frame. Turun, buat base, turun, datang, turun. So kat H4 kita buka pula H4. Ini cara backtest. Dekat H4 kau tengok. Dekat H4 turun, drop, base, drop, datang balik, turun. So inilah benda the fact yang kau kena terima. Dan hakikatnya semua harga ni bergerak dalam keadaan benda yang berulang-ulang sampai bila-bila. Kita cari demand pula. Ni contoh demand. Macam mana nak marking dia? Macam tu je. Ambil candle. Nampak? Ambil candle. Kalau dia ada candle yang macam ni, candle yang macam ni. Nampak ni. Ni sub demand lah ni. Contoh price dah datang kan. Price datang, ni base juga. Nampak? Ni base ni. Nampak ni kecil ni. Aku malas nak pecahkan kat lower time frame. Drop, base, rally. So price buat apa? Price datang balik. Price ambil base yang ni. Dia ambil base tu. Lepas tu price pun pergi balik. Price pun buat base lagi. Ni base dia. Ambil daripada body tu, ambil daripada hujung ni. Ni daripada macam tu. So kat sini kau boleh nampak. Ni demand, price datang, price buat base, price pergi naik. Price datang balik, datang ke demand kecil ni tadi yang drop di VR naik. Price datang balik ke zone demand tu, price pun pergi. Price pergi pula, price buat base sekali lagi. Macam mana tahu price buat base? Kau boleh tengok kenaikan ni, kenaikan yang berlaku bullish ni dia menelan candle bearish ni. Aku dah ajar kat topik video sebelum ni apa itu bullish, apa itu bearish. So kita marking je daripada low candle bearish ni sampai open candle bearish. Ni nampak ni macam tu, line tu nampak tu. Sebab apa? Sebab bullish ni kalau kau tengok bullish ni dia close, nampak ni. Dia close ni melepasi candle sell ni. Senang kata bahasa kasar, buyer telah masuk mengalahkan seller yang datang sebelum dia. Ni contoh dia datang ni 10 orang nak lawan kan. Seller datang 10 orang, tiba-tiba buyer datang 25 orang. Buyer menang. Macam mana kita tahu buyer menang? Buyer dah close position kat sini. Close position. So buyer dah masuk. So tiba-tiba dia dah terline dah sell sebelum ni. So kita marking itu as a zone. Marking lah as a zone macam tu je. Kena tak kena nampak price datang balik ke area demand. Itulah demand area. So kau boleh nampak price datang balik. Ni demand yang kita marking tadi. Yup. Price datang, price caw. Price datang, price caw. Price datang, price caw. Begitulah seterus-terusnya. Cuma kita as a trader kena banyakkan latih lah. Kena banyak latihkan mata, kena banyak latihkan skill, kena tambah experience untuk kita nak hadam macam mana market bergerak. Sebab itu masa first video aku cakap open je account demo untuk tahu macam mana pergerakan harga tu. Macam mana harga tu bergerak tu kita nak tahu. Macam mana kita nak hafalkan dulu baru kita into the market. That's how supply and demand in forex trading works. Jadi guys, aku rasa itu je daripada aku untuk topik supply and demand. Walaupun tak banyak, tapi aku rasa video ni dah panjang. Tapi tak apa, kalau kau ada apa-apa tak faham, kau rasa ada perlu yang aku nak explain lagi, kau komen je kat bawah. Aku akan terangkan untuk video-video yang akan datang. So untuk basic topik keberapa ni, untuk aku cover topik supply and demand. Supply and demand adalah penawaran dan permintaan yang memang ada kat dalam forex trading tu. Cuma untuk kalau kau tanya nak pakai yang mana, support resistance ke, market structure ke, supply and demand ke apa benda, itulah kegunaan dia. Semua benda tu kita kena faham dan tahu. Tahu dan faham adalah benda yang berbeza. Kau tahu je supply and demand tapi tak tahu pakai. Kau tahu SNR tapi tak faham cara pakai. Sebab tu aku selalu tekankan untuk kau tahu dan faham cara harga bergerak itu macam mana. Jadi untuk guna tu dia bukan kita minta, tapi kita guna bila price tu bagi. Itu adalah cara aku buat. Aku akan guna, aku akan enter the market bila apa yang market tu bagi pada aku, apa yang price tu tunjuk pada aku, baru aku akan follow dia. Bukan aku nak, okay aku nak dia jadi drop base drop, dia takkan buat. So aku rasa itu je lah yang aku nak explain untuk supply and demand. Walaupun sikit, aku harap kau dapat sesuatu, faham, jelas dan dapat cerapkan dalam kau punya fikiran. Dan khususnya pada trader yang baru tak tahu jadi dah tahu. So selebih-lebihnya tu kau kena dig sendiri pula untuk study, untuk backtest, untuk latih, untuk fahamkan. Jadi kita jumpa dekat next video. Kau jangan lupa follow akaun Instagram aku Fokyox, jangan lupa follow akaun TikTok aku Fokyox, dan kau boleh masuk ke public channel Telegram aku. Semua yang aku sebutkan tadi aku dah sediakan je dekat description. Kita jumpa dekat next video, jumpa dekat next topik, jumpa dekat siri belajar forex volume 2 yang akan datang. Pergi ke kedai mau belikan the stick. Good luck, all the best, and Assalamualaikum. There's so many differences in each of us. Trust your gut, it can show you what you want. Living life every day